Bab 9 Laju dan Pecutan Matematik Tingkatan 2 9.1 Laju D. Menyelesaikan masalah. D. Menyelesaikan masalah standard pembelajaran. Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju. Untuk menyelesaikan masalah melibatkan laju, kita akan menggunakan gambar rajah laju ini. Daripada gambar rajah laju ini, dia dapat bentuk 3 rumus, iaitu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa, masa sama dengan jarak bahagi dengan laju, jarak sama dengan laju darab dengan masa. Dan satu lagi rumus yang kita akan guna ialah laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Contoh 1. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan suatu jara dalam 9 saat. Paksi X ialah masa dalam saat. Paksi Y ialah jarak dalam meter. Okey, kita tengok 1. Nyatakan tempoh masa dalam saat jarak itu berada dalam keadaan bergun. Dia suruh kita cari tempoh masa dan ketika jarak itu berada dalam keadaan bergun. Keadaan bergun di sini maksudnya jaraknya tidak berubah pada masa tersebut. Kita tengok di sini ya. Kalau garisan contoh di sini maksudnya jarak tersebut bergerak sebab dia ada jarak. Kita tengok saat ke-5 dan saat ke-9 di mana jarak dia tidak berubah, 55 sahaja dekat sini. Maksudnya jarak itu berada dalam keadaan bergun. Okey, kita tengok tempoh masa. Kita guna 9 tolak 5, jadi dia ialah 4 saat. Nombor 2. Hitung laju jarak itu dalam tempoh 5 saat pertama dalam kilometer per minit. Okey, kamu boleh gariskan maklumat di sini 5 saat yang pertama. Okey, untuk cari laju, kita akan guna jarak bahagi dengan masa. 5 saat yang pertama, kamu tengok pada garisan sini. Bila satu garis mengufur dilukis ke paksi Y, kamu dapat nilai 55. Jadi, kamu boleh guna 55 meter bahagi dengan 5 saat. Kamu akan dapat 11 meter per saat. Ini belum jawapan dia sebab dia mau jawapan kilometer per minit. Kamu kena tukarkan unit ini. Seterusnya kamu tuliskan dalam bentuk pecahan. 11 meter per saat dia sama dengan 11 meter per 1 saat. Maksudnya di sini, meter di sini kita kena tukarkan kepada kilometer. Saat kamu kena tukarkan kepada minit. Okey. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi daripada meter kepada kilometer kita akan bahagi dengan 1000. Saat kepada minit kita akan bahagi dengan 60. Jadi kamu akan dapat kurungan 11 bahagi dengan 1000, kurungan dia sudah tukarkan kepada kilometer, per kurungan 1 bahagi dengan 60 dia sudah tukarkan kepada minit. Kamu boleh tekan guna kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 0.66 km per minit. Okey, ini jawapan untuk nombor 2. Okey, nombor 3. Hitung laju purata jarak itu bagi keseluruhan pergerakan. Rumus untuk laju purata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Anda tengok pada graf di sebelah sini. Kita mau tengok jarak dia. Daripada 0 saat sampai 9 saat, jumlah jarak yang dilalui olehnya ialah 55 meter. Masa ialah 9 saat. Jadi kita guna
55 meter bahagi dengan 9 saat, kamu akan dapat 6.11 meter per saat. Contoh 2, Ashraf memandu keretanya dari bandar A ke bandar D melalui bandar B dan bandar C. Jadi, kamu boleh tulis sini bandar A, bandar B, bandar C dan bandar D. Jumlah jarak yang dilalui ialah 300 km dan laju purata bagi keseluruhan perjalanan ialah 80 km per jam. Jadi, kamu lukiskan satu garis yang panjang dari bandar A sampai bandar D. Catatkan maklumat dia. Jumlah perjalanan ialah 300 km dan laju purata ialah 80 km per jam dari bandar A ke bandar D. Ashraf memandu 45 km dari bandar A ke bandar B dengan laju 75 km per jam. Jadi kamu lukiskan anak panah di sini. Catat maklumat dia dekat sini. Dia meneruskan perjalanan dengan laju 70 km per jam selama 30 minit dari bandar B ke bandar C. Catatkan maklumat dekat sini. Hitung laju dalam kilometer per jam keretanya dari bandar C ke bandar D. Dia suruh cari laju dari bandar C ke bandar D. Untuk soalan ini, kita akan guna maklumat yang dia bagi dari bandar A sampai ke bandar D. Dia bagi laju purata dengan jarak kita nak cari masa. Dia bergerak dari bandar A sampai bandar D. Di sini dia bagi laju purata, jadi kita guna rumus laju purata. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Gantikan nilai masuk ke dalam sana 80 km per jam sama dengan 300 km bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa dari bandar A ke bandar D sama dengan jarak bahagi dengan laju. Kilometer di atas dengan kilometer di bawah kamu boleh masukkan dia. Kamu akan dapat jawapan 3.75 jam. Catat di sini 3.75 jam. Masa yang diambil bergerak dari bandar A ke bandar D. Seterusnya kita akan guna maklumat yang dia bagi dari bandar A ke bandar B. Okey, dia bagi laju dan jarak. Kita akan cari masa. Untuk cari masa dari bandar A ke bandar B, kita akan guna jarak bahagi dengan laju. Jadi, jarak dia ialah 45 km bahagi dengan 75 km per jam. Kilometer kamu boleh masukkan dia. Bila bahagi menggunakan kalkulator, kamu dapat jawapan 0.6 jam. Okey, seterusnya, kita akan menggunakan maklumat dari bandar B sampai ke bandar C. Di sini ada laju dan masa, jadi kita akan cari jarak dari bandar B ke bandar C. Kalau kita tengok di sini ya, kalau tutup pada bahagian jarak ini, kita guna laju jarak dengan masa. Laju di sini dia ialah kilometer per jam. Jadi masa ni, minit ini kena tukarkan kepada jam baru kamu darab dengan laju. Kamu guna 70 km per jam darab dengan minit ni, kalau nak tukarkan kepada jam, kamu kena bahagi dengan 60. Jadi 70 km per jam darab dengan 30 bahagi dengan 60. Baru dia tukarkan kepada jam. Buangkan jam dia. Kamu akan dapat jawapan 35 km. Catat di sini. Okey. Dia suruh cari laju. Kalau nak cari laju, kamu mesti ada jarak dari bandar C ke bandar D.
serta masa dari pandai C ke pandai D. Kita akan cari masa dari pandai C ke pandai D. Jumlah masa dari pandai A ke pandai D ialah 3.75 jam. Dia tolak dengan masa bergerak dari pandai A ke pandai B, tolak dengan masa bergerak dari pandai B ke pandai C. Jadi, 3.75 jam tolak dengan 0.6 jam. 30 minit ini tukarkan kepada jam menggunakan 30 bahagi dengan 60. Dia dalam unit jam sudah. Jadi, kamu akan dapat 2.65 jam. Seterusnya kita akan cari jarak dari pandai C ke pandai D. Kita akan guna jumlah jarak dia 300 km tolak dengan jarak dari pandai A ke pandai B 45 km tolak jarak dari pandai B ke pandai C 35 km. Jadi, kamu akan dapat 220 km. Untuk cari laju, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jarak dia 220 km bahagi 2.65 jam. Kamu akan dapat 83.02 km per jam. Latih diri 9.16. Umar memandu teksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya. Dia singgah di Tapa untuk mengambil barang sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Jadi dekat bawah sini kamu tulis Ipoh, Tapa dan Kuala Lumpur. Dia memandu dari Ipoh ke Tapa. Jadi kamu buat satu garisan dari Ipoh ke Tapa. Purata laju ialah 100 km per jam. Tuliskan purata laju sama dengan 100 km per jam. Jaraknya ialah 60 km. Diberi laju purata, teksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Lukiskan satu garisan dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Sekarang dia bagi laju purata ialah 110 km per jam. Jarak 220 km. Hitung laju purata. Teksi Umar dari Tapa ke Kuala Lumpur. Okey, dia suruh cari laju purata. Daripada Tapa sampai Kuala Lumpur. Okey, dengan menggunakan maklumat yang ada di sini, kita akan cari dari Ipoh sampai Kuala Lumpur. Di sini dia bagi laju purata. Jadi kita menggunakan rumus laju purata. Gantikan nilai ini ke dalam rumus laju purata. 110 km per jam sama dengan 220 km per jumlah masa. Jadi, kita boleh cari jumlah masa dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Dia sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okey. Kilometer kamu buang, kamu akan dapat masa dia 2 jam. Catat di sini masanya 2 jam. Maksudnya dia menggunakan 2 jam untuk bergerak dari Ipoh sampai Kuala Lumpur. Seterusnya kita akan menggunakan maklumat yang dia bagi di sini iaitu dari Ipoh sampai Tapa. Dia guna laju purata dan jarak kan. Kita guna rumus laju purata. Gantikan nilai ke dalam sana. 100 km per jam sama dengan 60 km per jumlah masa. Jumlah masa dari Ipoh ke Tapa sama dengan 60 km bahagi dengan 100 km per jam. Jadi, buangkan kilometer. Kilometer di atas dengan di bawah kita boleh buang. Kamu akan dapat masa dia 0.6 jam. Catat di sini. 0.6 jam. Jadi,
Untuk mencari laju purata dari Tapa sampai Kuala Lumpur, kamu kena cari masa dari Tapa sampai Kuala Lumpur serta jarak dari Tapa sampai Kuala Lumpur. Okey, masa dari Tapa ke Kuala Lumpur. Jumlah masa daripada Ipoh sampai Kuala Lumpur ialah 2 jam. Ipoh sampai Tapak ialah 0.6 jam. Kita akan guna 2 jam tolak 0.6 jam. Sama dengan 1.4 jam. Seterusnya, kita akan cari jarak dari Tapa ke Kuala Lumpur. Kita menggunakan jarak keseluruhan di sini 220 km. Tolak dengan 60 jarak dari Ipoh sampai Tapak. Jadi kamu akan dapat 160 km. Jadi sekarang kamu boleh cari laju purata dari Tapa ke Kuala Lumpur. Menggunakan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa dari Tapa ke Kuala Lumpur. Jumlah jarak dia ialah 160 km bahagi dengan 1.4 jam. Kamu akan dapat 114.29 km per jam. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.